haraf huruf hitam. Ya. Bila kita cari haraf dalam Quran, hitam. Isim hijau. Lepas tu fi'il merah. Setuju tak? Diam je. Ya. Lagi sekali. Hitam haraf. Ya. Haraf. Fi'il merah. Ya. Apa tu isim hijau. Isim hijau ya. Okey. Cuba tuan-tuan buka surah An-Nur ayat 36 hingga 38. Ya. Kita belajar melalui latihan. Ya. Jangan risau tak kenal isim tapi dah kenal dalam Quran. Ya. Dia nak pergi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surah An-Nur ayat 36 hingga 38. Kalau siapa dah buka muka surat, beritahu muka surat berapa? Ya Allah, ya Allah. Jangan. Nak tak kali. Oh, kali. Kali. Okey. Okey. Surah An-Nur ayat 36 hingga 38. Surah An-Nur ya. Ambil Quran je. Pelan-pelan ya. Kita boleh kenal insya-Allah. Ayat ambil Quran. 36 hingga 38. Fi buyutin. 463. Datuk kata 463. 463. Tiga. 463. Aduh, tak ada sini pula. Okey. Tuan-tuan dapatlah. Okey. Itu ayat itu di bawah tajuk insan pilihan Allah yang kita pernah baca sebentar lalu. Ya, bagaimana kita nak menjadi insan yang Allah Taala sayang. Ya, ada banyak kriteria. Yang paling utama sekali ialah yang ada pada surah An-Nur ayat 36 dan 38. 36, 37, 38. Okey. 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 Tuan-tuan jumpa tak? Kita mula terus mengenal ayat. Ya. Tuan-tuan, saya beritahu ya. Salah satu cara kita nak mengenal isim, yang pertama sekali dia ada tanwin. Jadi cuba tandakan mana yang ada tanwin. Mana yang ada tanwin. Dan ada alif lam. Ya. Ada alif lam. Ya, ada alif lam. Okay, ada alif lam. Ya. Ya. Ingat, yang pertama dia ada tanwin, yang kedua dia ada alif lam. Okey. Penting kita kenal isim. Okey, yang ketiga, sebelum alif lam ada perkataan lain. Ya. Yang dia bukan fi'il tetapi isim. Itu tanda. Sebelum isim yang ada alif lam, dia ada perkataan lain. Itu pun juga isim. Saya bagi 3 kriteria dulu. Ya. Sebelum kita belajar isim. Jadi tuan-tuan boleh tengok di ayat pertama fi buyutin, berapa isim ada dalam tu? Okey.
Dan satu lagi kriteria, semua domain isim. Semua domain isim. Kalau ada hu, ada ha, ada him, ada ka, ada ki, itu isim. Okey. Okey, yang pertama ada tanwin. Sama ada tanwin baris atas, baris bawah atau baris depan. Yang kedua ada alif lam. Ya. Dan yang ketiga dia ada alif, dia sebelum alif lam itu ada perkataan lain. Perkataan itu juga isim. Yang keempat dia domir. Tuan-tuan salin dulu dia punya kriteria tu. Yang pertama ada tanwin, sama ada tanwin baris depan, baris atas, baris bawah. Yang ketiga dia ada alif lam, isim. Yang keempat, sebelum alif lam tu ada perkataan lain, itu juga isim. Dan yang kelima dia ada domir. Di belakang ada domir. Kalau ada ha, ada hu, itu isim. Okey. Tiga 9 4. Okey. Tengok isim isim saja ini tengok. Bila kita kenal isim, kenalah fa'il dan haraf. Okey. Kalau tuan-tuan rasa susah, jangan risau. Ikut arahan dia. Okey. Okey. Ayat pertama, siapa dapat 5 ke atas? Belum dapat lagi? Ayat pertama tu, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha asmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Okey. Okey. Ingat, bila ada domir, dengar saja. Ini sebenarnya kita belajar ni. Bila ada domir seperti hu, ha, hi, sebelum tu isim. Sebelum itu isim. Ada beberapa kriteria tadi saya kata isim. Sebelum isim. Sebab saya nak suruh perempuan dapat cepat. Sebelum Ramadan ni boleh kena isim. Ya? Ada 5. 5. Datuk Zainal kata 5. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, 5 ya. Okey. Okey. Ya? Ada 6. Tak boleh? Okey. 7. Dekat dah. Dekat dah. Ada satu kelas tu, first time join bahasa Arab, saya tunjuk tanda ni, tepat. Tapi bukan ayat ni. Maknanya, bahasa Arab ni mudah ya. Okey. Dia ada tanwin. Datuk Zainal kata 8. Betul. 8. Okey. 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 Arahan dia tadi, isim dia ada tanwin. Sama ada tanwin baris depan, baris atas, baris bawah.
Lepas tu dia ada alif lam. Dan juga sebelum alif lam tu ada perkataan lain, itu isim juga. Dua-dua isim. Lepas tu ada dhamir. Dhamir itu semua dhamir isim. Ada hu, ada ha, ada hi. Dan sebelum hu tu isim. Boleh? Itu kena salin peraturan saya tu. Okey. 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 Jadi boleh saya beritahu sekarang? Jadi tuan-tuan tanda Quran hijau tu, Quran tu dengan hijau. Okey. Yang pertama buyutin. Buyutin itu rumah-rumah, tempat bermalam. Okey. Kita dah buat minggu lepas ayat ni kan? Kan? Allahu. Yang kedua Allahu. Okey. Ada siapa betul? Yang ketiga ha. Ha tu nya. Nya tu makna refer kepada rumah-rumah. Fiha ha. Ya? Fiha ya? Okay. Hu. Hu pada ismu kan? Jadi kalau hu tu kita kata isim, perkataan sebelum tu isim. Ismu isim, hu pun isim. Ingat arahan tu. Dua-dua isim. Ismu pun isim, hu pun isim. Yes. Sebab hu ni dia duduk pada fa'il, dia tak bunyi hu. Dia tak ada bunyi, dia neutral. Ingat tak? Itulah masalah hajar kita. Cara dia. Okey. Lahu, hu tu. Okey. Lahu, hu tu. Tapi la tu bukan isim. Dia tu haraf. Tak? Hu ni boleh bertemu dengan haraf dan juga isim. Okey. Okey. Al-ghuduwi. Al-ghuduwi. Isim. Ya? Ha isim. Fiha. Okey lupa. Ha tu isim. Okey. Al-ghuduwi pun isim. Tuan-tuan kena salin tu. Al-ghuduwi tu makna pagi. Ya? Lepas tu al-asa isim. Makna dia petang. Okey. Okey. Tuan-tuan apa tu tengok dulu. Ya. Jadi jumlah semua berapa? 9. 9. InsyaAllah. Ya, Datuk? Ya? Fi, tak. Itu tak. Itu haraf. Haraf jar. Haraf jar. Okey? Ya? Bukan. Fi itu haraf jar. Okey? Fi haraf jar, ya? Okey? Sekarang boleh kita pergi pada ayat kedua. Ayat kedua ni dia kata rupa insan yang Tuhan kehendaki. Okey? Ayat kedua ni saya ceritakan ada 14. Boleh? Kenapa puan? Tak nampak? Tak dengar? Ya ke? Allah siannya. Okey, dengar tak? Okey. Yang kedua tu isim ada 14. Tuan-tuan cari. Kalau dapat 10 pun okey dah. Tanda dengan hijau ya. Tanda dengan hijau. Jadi ada 5 kaedah mengenal isim tadi. Yang pertama ada tanwin. Bagi depan, atas, bawah. Kerana fi'il
haraf tak ada tanwin. Yang kedua ada alif lam. Yang ketiga, sebelum alif lam ada perkataan lain, itu isim. Yang keempat ada domir. Sebelum domir tu memang isim. Jadi dua-dua isim lah. Okey? Orang belakang boleh ikut tak ni? Aduh. Okey, boleh kita beri jawapan yang kedua? Ini first time kita mengajar isim dengan memberitahu tanda. Tuan-tuan Okey. Tanda pertama, tengok kepada ayat yang kedua menggunakan tanda pertama. Tanwin. Ada tak tanwin? Rijalun, tijaratun, bai'un. Lepas tu tak ada kan? Okey. Tengok tanda kedua, ada alif lam. Ada tak? Allah, as-salah, az-zakah, al-qulub, al-absar. Boleh? Okey. Tengok pula, sebelum isim ada alif lam, ada perkataan sebelum tu, dia isim juga. Ya? Tengok. As-salah kan? Iqami tu isim. As-salah tu alif lam kan? Jadi perkataan sebelum tu pun isim. Itu ciri keempat, isim. Okey? Tak, isim. Isim. Okey, tengok. Wa iqami tu isim sebab fi'il tak ada baris bawah. Fi'il tiada baris bawah. Itu isim. Macam kita kata iqamat, isim tak? Okey. Okey? Okey. Wa ita'i isim. Isim ya. Dapat semua? Jangan risau, hari ni first time memang susah. Besok dah cerah sikit. Mesti isim. Sebelum isim yang beralif lam tu, isim juga. Isim. Kalau bukan fa'il, itu isim. Kerana fa'il tidak ada berbaris bawah. Okey? Itu petua dia. Kita nak mengajar kepada orang awam macam inilah. Mengenali tanda. Agaknya inilah cara yang Allah Ta'ala suruh. Mudah. Di baris bawah. Dia tak kira Datuk. Mungkin baris depan, mungkin baris bawah. Tak apa. Tapi dia bukan fa'il. Yang itu tanda susah sikit. Iaitu sebelum alif lam ada perkataan. Itu isim. Okey. Ya? Isim. Okey. Ni, fihim. Semua domir isim. Okey. Semua domir isim. Semacam kita kata fihi. Hi tu isim. Tetapi fi tu bukan isim, itu haraf. Jangan lupa kita belajar haraf jar ada 17, ingat tak? Itu je yang terkecuali dari peraturan. Fihi. Ya? Tulhihim. Him tu isim lah.
Ya, tulhi itu fi'il mudhari'. Fi'il. Ya. Ya. Him saja. Okey. Jangan lupa la, kalau ada la, selepas la perkataan tu fi'il. Itu kena ingat tu. Kena ingat tu ya. Tulhi fi'il. Fi'il. Okey. Tak apa, tuan-tuan tengok isim dulu. Saya sedia nota ni, saya akan bagi satu seorang. Okey, tuan-tuan ambil nota ni terus letak dalam folder, cantik. Tengok ni printer kita punya ni. Tak akan pergi mana-mana. Satu kelas, satu printer. Dia tak boleh berjalan, nanti rosak. Okey. Okey. Jadi jumlah semua siapa dapat 10 ke atas? Dapat. Datuk dapat apa? Datuk dapat apa? Ya. Semua sekali 14. 14 ya? 14. Kalau dapat 9 tu okeylah. Dapat 5 ke bawah, masuk kelas pemulihan. Profesor, dia dapat 15. Tak apa. Terlampau boleh. Okey, tak apa. Nanti saya akan bagi nota. Tuan-tuan tengok. Ya, kita sedang print sekarang. Okey. Tak apa. Kita pergi kepada ayat ketiga. Yang pertama, rijalun. Isim ya. Yang kedua, him. Yang ketiga, bai'un. Saya sajalah nak tengok. Tijaratun. Bagus. Ini murid pintar ni. Bai'un. Ingat, kalau bai'an pun isim ya. Tengok tu, Allah. Lepas tu sebelum alif lam tu ada perkataan zikri pun isim. Zikri isim. Ingat selepas huruf ja tu isim lah kan? Tak susah. Lepas tu as-salah isim. Dapat? Sebelum tu ada iqami kan? Itu isim. Okey. Okey. Az-zakat isim. Sebelum tu ada ita isim. Itu ciri keempat. Okey, yauman. Ciri pertama isim. Hi Datuk. Hi. Fihi. Hi isim. Okey, fihi, hi tu isim dan fi tu haraf jar. Kalau ismuhu, dua-dua isim. Sebab dia isim dan dhamir. Al-qulub dan al-absar itu isim. Okey. Jadi semua sekali 14. Kalau tuan-tuan dapat 10 dah okeylah. Kalau dapat 10 tu mungkin yang 1 2 3 tu mungkin yang terselit-selit kan. Itu maksudnya kita tak nampak isim pun tak nampak kita. Okey, setuju lah ni? Tuan-tuan sabarlah, 2-3 bulan lagi lancar, jangan risau. Ya? La tak? La tu Datuk haraf. Kita tidak beri dengan detail lagi haraf, jangan risau. Hari ni kita detailkan isim. Kita tak boleh buat detail salah satu perkataan sekaligus, tak boleh. Kena campur-campur. Okey? Okey. Ayat yang ketiga, saya katakan ada 9 semua. 9. Cuba tuan-tuan cari 9. Berdasarkan faktor yang saya sebut tadi. 9. Okey, dah dapat semua dah? Orang belakang ni nampak? Dapat tak? Pastikan dapat ya puan ya. Tak dapat angkat tangan. Kita nak semua orang adil dapat belajar. Okey? Okey, jangan risau. Kita ada backup. Backup ada di sini. Risau. Okey. Boleh kita try sekarang? Okey. Siapa yang boleh baca? Angkat tangan. Baca je lah orang lelaki perempuan. Selalunya orang lelaki. Ya Datuk. Ya Datuk. Dah baca isim je. Home.
Liyajziyahum, hum. Li tu haraf. Yajziyah tu fi'il mudhari'. Hum tu isim ya. Hum Allah. Ya. Yeah. Wa yazidahum. Ya. Yeah. Fadli. Hi. Dua-dua tu. Allahu. Ya tu. Lagi? Man. Man tu isim apa tu? Isim tu. Isim mausul. Ya. Minta. Min haraf. Fadlihi tu dua-dua isim. Allahu isim. Man isim ya. Min haraf. Man isim. Man maknanya siapa? Min daripada. Hisab isim. Okey. Okey. Jadi semua sekali 7. 9. Okey. Okey. Allahu tu satu je. Sebab hu tu huruf Allah. Okey. Bagi what ni. Bagi satu kan. Ya. Bi. Mana bi ghairi? Ghairi tu itu zaraf. Itu tak termasuk. Setakat ni tak termasuk lagi. Yazidahum hum saja. Fali dua. Okey, saya ada jawapan ya. Ini mesti masuk dalam folder. Biar nampak colorful. Dan date yang dari situ kena tukar balik. Hari ni date 21 hari bulan. Tak bagi. Date sini dek. Cukup tak? Okey, Edah ke? Pasal saya buat cukup-cukup tu. Okey, tuan-tuan perhatikan tu. Tuan perhatikan. Yang hijau semua isim. Alah. Sini tak dapat lagi. Okey. Ya? Ya syak fa'il. Fa'il. Okey. Siap. Ya? Ya? Min. Man ada satu. Man. Okey, tengok yang bertanda hijau ya. Cukup dah? Tak cukup. Ada siapa dapat 2? Siapa lagi tak cukup? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oh ni. Ni 4. Bagi Datuk. Satu ya. Habis. Satu ya? Ni. Ya? Isim. Tuan-tuan puan, ahsana tu isim. Dia macam Allahu Akbar. Akbar tu isim. Maha besar. Maha indah, cantik. Ya? Okey, cuba perhatikan yang hijau tu, isim. Buyutin. Allah. Fiha. Ismuhu.
hu, ha, al-ghuduwi wal asal. Okey. Dalam ayat pertama ini Allah menyebutkan manusia yang menjadi pilihanku, kata Allah, ialah orang yang fi buyutin, di mana-mana juga dia berada. Azinallah, Allah mengizinkan dia, anturfa'a, untuk mengangkat, wa yuzkara, dan menyebut-nyebut, fiha, padanya, ismuhu, namanya, yusabbihu lahu, dia sentiasa mengulang-ulangkan kalimah Allah, mentasbih tu. Tasbih tu artinya ulang-ulang. Bila kita kata subhanallah, kita tak kata sekali subhanallah, subhanallah. Itu artinya yusabbih, berulang-ulang memuji Allah. Bil ghuduwi, pagi, wal asal, petang. Okey, tuan-tuan, ini tajuk dia, ciri-ciri insan pilihan Allah. Yang pertama orang ni, ya tadi, ahsana, isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil. Ya, daripada hasuna. Daripada hasuna. Macam kabura. Kabura, kalau kita kata akbaru, isim. Dia ni ahsana ni, isim tafdil nama dia. Lebih baik. Nak kena salin ke? Isim tafdil. Ya? Isim superlatif lah. Ya? Superlatif. Ya? Good, better, best. Ahsan. Sangat baik. Okey. Tuan-tuan boleh salin makna-makna terjemahan di belakang atau salin di sini. Okey. Kemudian yang kedua, Tuhan kata rijalun. Rijalun ini laki-laki, tapi maksud dia perempuan juga, sebab dia pakai tanwin, dia tak pakai alif lam. Ya? Jadi kita terjemah rijalun ni insan-insan. Sebab itu bila kita belajar nahwu, kita tak terjemah laki-laki. Ini bukan maksud laki-laki. Rijalun ni artinya insan-insan. Yang mana tidak mengganggu mereka oleh perniagaan mereka. Dan juga jual beli mereka dari mengingati Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Kerana mereka ini takut satu hari hati mereka berbolak-balik dan mata mereka mencari-cari pintu untuk keluar daripada mahsyar, supaya kembali ke dunia bagi melakukan kebaikan semula. Itu maksud dia. Okey? Jadi manusia pilihan Allah adalah manusia yang setiap masa Allah izinkan dia untuk bangun malam. Dan yang kedua, urusan dunia mereka tak ganggu. Yang ketiga, untuk mereka mendapatkan balasan yang paling baik dari Allah, daripada rezeki Allah. Wallahu yarzuqu, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia suka, bi ghairi hisab, tanpa kira-kira. Okey, tanpa kira-kira. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan tulis di bawah ni, kita mengenal isim. Okey, mengenal isim. Okey. Okey. Saya akan edarkan nota berkaitan dengan jenis isim. Ya, berasaskan apa yang kita belajar, ya. Isim, ya. Okay. Ini hari ini kita kenal isim saja dalam Quran. Okey. Tuan-tuan dapat 2 helai hari ni.
Okey. Okey. Tuan-tuan puan, tengok al-ismu wa anwa'uhu. Minta maaf, minggu depan insya-Allah kita systematic sikit. Okay, the nouns and its type. Ta'riful ismi, definition of noun. Noun ialah nama manusia. Ya. Nama places, tempat, or things, nama barang. It does not need the help of another word to explain the meaning. Ya, dia berdiri sendiri. Kalau kita kata apa tu manusia, kena manusia ni a person, human being kan. Dia tak perlu pada perkataan lain. Okey. Antara ciri-ciri nama tu tuan tengok. Nombor satu, asmaul ashkhas. Cuba sebut ashkhas. Itu person. Ashkhas, person. Semua nama orang ni dia kena nama common, nama proper. Ya, seperti Rashid, Maryam, Kalim, Bashir, Nadia, Nasrin, Samia, Nazir, Ahmad, Nasirah, Hamid, Dahya, Farisha dan Zakiah. Ini semua dikatakan nama orang. Ya, nama orang. Okey. Kemudian nama-nama tempat. Okey. 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 Aduh. Ada tak nama-nama tempat? Okey. Penyerap. Ya. Mana ada tak dapat? Ni dia. Ya. Kita lain? Tak apa dia belakang Okey. Yang kedua. Ada terbalik budak buat ni tak betul tadi. Tak apalah, di situ ada Malaysia, Kashmir, Almania. Okay, itu nama tempat kan. Bila nama tempat ni dia tidak boleh pakai tanwin. Dia kena pakai ikut yang ada di sini. Kalau Malaysia, Kashmir, Almania, Amerika, jangan ada tanwin. Ya? Tak ada. Sebab dia proper, dia ada nama khas. Kalau kita kata letak tanwin, satu Malaysia. Malaysia tak? Ya? Dia tak boleh pakai tanwin. Ya? Yang mana? Ada setengah-setengah tu ada. Sebab ada sifat nama. Kashmirun. Dia sepatutnya tak boleh pakai. Tapi itu ada sebab. Almania. Ya? Amerika, Fransa. Hadiqatul Hayawanat. Tengok tak? Al-Hayawanat. Itu isim kan? Kenapa tak isim? Jadi sebelum itu ada perkataan isim juga. Jadi hadiqah tu isim juga. Ya, al-maktab, al-ghurfah, funduk. Ya, isim ya. Kemudian asmaul asya. Kitabun min dadatun. Ya. Saya tak baca habis ya. Baqaratun. Sarirun. Ini semua dalam Quran ada. Ghurab. Farasun. Uzunun. Ar-ra'su. Kalau tak ada ar-ra'su, tulis ra'sun. Al-kitabu. Kalau tak ada al-kitabu, kitabun. Nama-nama asya' ni, asma'ul asya' ni ada tanwin. Babun. Kalau tak ada tanwin, kalau tak ada tanwin, al-babu. Qalamun. Al-qalamu. Gharun. Ini semua nama dalam Quran. Talib. Hisanun. Yadun. Al-ain. Okey. Lepas tu di belakang lagi tu,
Adasun. Apa dia ni pulse ni? Adas. Kacang tak? Kacang pal. Mahrun. Daudi. Syaukatun. Nak-nak. Nak-nak ni daun yang kita buat teh. Ya? Min. Ya, daun min ya. Yang buat teh wangi tu kan. Tuan-tuan pergi kedai nasi Arab, teh biasa je, masuk itu RM3. Ya. Kerana selai daunnya RM3. Don harah. Ya, suspen ni. Lepas tu mil akah susu. Okey, itu tak apa. Yang perlu kita tengok di sini tanda-tanda isim. Okey, ya. Tanda-tanda isim. Itu yang perlu kita buat. Cuba baca dulu tanda-tanda isim tu. Waduh. Okey, ambil. Okey. Yang pertama tanda dia, the first sign is that the isim accept tanwin at the end. Example, siratun, kitabun, kursiyun. Itu tanda pertama. Nanti kita buat ujian lagi ni. Ya? The first sign is that the isim accept tanwin. Menerima tanwin. Accept tanwin. At the end, iji, siratun, kitabun. Accept dia, bukan accept menerima. Ya. Yeah. Accept. Okay. Yang kedua, the second sign is that al, iaitu isim ada menerima alif lam. Okay. May precede the noun. Duduk di depan. Example, al-kitabu. Kalau tak ada al-kitabu, dia jadi kitabun. Okay. 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 The books. Al-jami'atu, the university. Itu kita kata definite. Kalau tak ada al, dia kata jami'atun, a university. Kemudian al-bait, al-bait ataupun the house. Kalau tak ada al-bait, baitun. Baitun tu can be any house. The third sign is that huruful jar. Kita dah belajar dulu huruf jar ada 16 beradik. Min, ila, an, ala, ila, fi, hasya, kila dan sebagainya kan. Itu. Jadi selepas huruf jar mesti isim. Dan isim itu mesti pada bawah. Okay. Okay, the third sign is that huruful jar. Particles of jar prepositions may precede the isim. Example, fil baiti. Ada yang tak nampak ni? Fil baiti. Fi itu dalam rumah. Okay? In the house. Fil kitabi. In the book. Alal ardi. On the earth. Etc. Okay? Okay.
The fourth sign is that the isim nouns can take al-jar. Ya, salah satu sebab lagi dia kata isim mengambil baris bawah. Fi'il tak ada. Haraf tak ada. Isim saja baris bawah. Ya. Domir langsung tak. Fi'il langsung tak. Ya. Haraf langsung tak. Jadi yang baris bawah isim saja. Itu yang kita mudah kenal dia. Ya. On the last letter, ingat, yang baris-baris tu di akhir, bukan di tengah. Example, ghurfatin. Fi ghurfatin, sebab ada pi kan. Fil jaibi, ilas samai. Maknanya, isim baris bawah, mesti ada sebab. Sebab satu sebab dia ada huruf jar depan. Okey? Sebab kedua, dia ada isim sebelum isim. Jadi, dia jadi mudhaf. Dan sebab ketiga, dia zaraf. 3 sebab saja. Tuan-tuan janganlah risau kalau tak dapat hari ni. Banyak lagi masa. Jangan risau. Nanti kalau kita tekan-tekan semua nanti macam enjin tak boleh nanti. Sakit. Okey. Okey. Hari ni kita dah ada printer, kita tak risau. Kita buat di sini juga. Masak sini, rehat sini, tidur sini, baring sini. Semua ada. Jadi hari ni saya nak tengok tuan-tuan lengkap dengan folder. Ikut sistem yang saya belajar. Kenapa ada orang tak minat belajar? Sebab dia nota tak sistem. Itu dia. Nota anak saya sistemkan semua. Daripada anak lelaki perempuan sampai anak bungsu, sistem semua. Anak bungsu saya ni, minta maaf cakap lah, saya sistemkan nota dia sampai dia minat belajar. Kalau nak kata nanti tuan kata saya bangga pula, 4 flat. Every semester 4 flat. Because nota. Tuan-tuan tengok nanti saya ada ceramah nota kepada universiti. Ada 11 siri. Memberi ajar budak universiti bagaimana cara nak cantik nota. Saya akan beritahu. Tuan-tuan tengok cantik. Saya puas universiti dah pergi, unit time semua pergi. Ya. Jadi last kali universiti Masjid Mardiah. Sebab itu saya kena bimbing tuan-tuan. Tuan-tuan tengok nanti. Ada orang tidur dengan nota. Seronok tengok. Hijau putih kuning. Hitam haraf. Ya. Merah fi'il. Lepas tu isim hijau. Jangan pula kata isim tu pas pula hijau. Betul. Saya belajar sendiri isim hijau. Okey tuan. Yang kelima. The fifth sign is that ada term marbutah. Ya Kak Jah? Ya Kak Jah? 3 dengan 4. 3 dengan 4 huruf jar. 4 sama juga. 4 tu dia concentrate on isim baris bawah. Tapi isim baris bawah salah satu sebabnya ada huruf jar. Jadi 4, 3 dengan 4 sama je. Sama. Ya, sama. Okey tuan-tuan. Tuan tengok ni. Ni. Kalau saya kata ni, tengok ni ya. Ni. Rasulullah betul tak? Allah mesti baris bawah. Sebab dia ada isim sebelum dia. Memberi makna Rasul itu kepunyaan Allah. Ni. Baitullah. Ini salah satu sebab isim baris bawah. Ya. Okey. Sebab yang pertama, sebab yang kedua. Sebab yang pertama bainas samai. Maknanya zaraf. Ya, bainas samai. Di antara langit. Wal ardi. Bumi. Ini baris bawah sebab ada zaraf. Okey. Yang pertama sebab baris bawah kita kata finnari. Ada huruf jar. Ini 3 sebab saja. Jadi sebab pertama kalau ada alif lam isim, kalau ada fi depan tu dan huruf jar isim. Ini kalau ada zaraf isim. Ini kalau dia jadi mudhaf pun ilahi. Ka'batullahi, habibullahi, isim kan? Okey? Tak apa, tuan-tuan, dengar saja. Tak faham tak apa. Ada student saya seorang tu, tuan-tuan, percaya tak? Student saya seorang, percaya tak? Dia boleh pusing telinga macam kambing.
Ni. Aduh. Lucu. Tuan-tuan. Kalau tak ada Rasul, Allahu. Bila ada Rasul, Allahi. Sebab Rasul itu adalah milik Allah. Jadi Rasul itu kita kata possess, Allah itu possessor. Dalam bahasa Inggeris kita kata apa dia? Datuk, dalam bahasa Inggeris. The messenger of Allah. Apostrophe S. The messenger of Allah. Okey? Boleh? Senang bahasa Arab ni. Okey. Ya, senang. Jadi tuan-tuan, in combining with this note, I supply this note. Ya, boleh tak? Jadi tuan-tuan, ini teori. Sebab itu kena folder. Kena beli folder. Minggu depan setiap orang yang datang saya nak check folder dia. Tersusun. Tuan-tuan simpan dulu. All notes ni should be in folder. Kalau siapa tak ada saya beli kat kedai, ya. Itulah yang paling murah. 60 muka surat iaitu RM18.90. Saya minta RM1 upah saya. Kalau tadi beli ribut topan. Tak ada gurau je. Senang kan? Okey. Note ini untuk bezakan daripada isim. Ini fi'il. Okey. Okay. Tengok fi'il. Bentuk fi'il. Okey. Bentuk fi'il ya. Ya, itu kemudian. Oh, tengok ada orang minat tanya, kamu main lagi. Risau saya. Itu kemudian. Okey. Yang kedua ni kemudian, tuan-tuan. Ambil ni dulu. Tuan-tuan simpan dalam file. Okey. Ini adalah fi'il. Tidak ada alif lam. Belum lagi? Okey. Saya betul dapat lagi. Ada cepat. Dan ini semua sepatutnya dengan tanda merah. Sepatutnya setiap perkataan tanda merah. Kalau tak tempat nak tanda ini, tandalah malangkan kat rumah dengan tanda merah. Tuan-tuan boleh tanda dua, sama ada bulatkan dia ataupun kalau hitam tu tanda gini ya dekat atas. Pun cukup. Kalau merah, merah cukup. Ya. Kajah dia buat macam tu dah. Kalau tanda Z gitu tu, nampak ada masalah. Tanda titik saja. Cara menanda pun saya belajar 1 hari tahu belajar nak menandakan tu. Di England tu. Tuan-tuan ikutlah. Ikutlah guru. Tak ikut guru, ikut siapa lagi? Okey. 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 Hari ni pelajaran kita mix sebab nak suruh perempuan dapat cepat. Kalau rasa pening kepala, makan Panadol. Tengok dulu Okey, semua dapat dah ni? Okey, tuan-tuan bila dapat ni, cuba ambil pen merah, tuan-tuan tanda line pertama saja. Bulatkan merah. The first lane tu yang ada kataba. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Hanya ada katabti saja. Katabti tu maknanya perempuan. Anti katabti. Yang lain tu semua tak ada baris bawah. Okey? Jadi nanti kita counter balik dengan isim. Ya? Okey. Okey. Tuan Haji tanya yang dia. Jadual ni. Ya. Betul. Sebenarnya dah di-explain tadi. Ini cuma rajah saja. Okey. Okey. Nampak tak? Okey. Tengok dulu yang saya beri tu.
Tengok dulu saya beri tu. Dulu. Okey. Okey, ada yang tak dapat. Ya, tengok ya. Kataba itu di bawah tu, dalam tu ada orang iaitu huwa. Kataba tu artinya menulis. Kalau kataba dia menulis, dia seorang laki-laki telah menulis. Ingat tu. Kataba, okey. Dia dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Ya, katabat perempuan. Katabat, katabata. Ba tak ada tu ya. Katabata. Katabna. Katabna. Anta katabta. Ya, katabta. Antuma katabtuma. Antum katabtum. Ya. Kalau dengan isim dia bunyi kum. Kita bukum. Kalau tum tu fa'il lah. Ya. Ini kita nak counter dengan isim ya. Anti katabti. Ya. Antuma katabtuma. Kalau dengan isim kuma. Okay. Antum na katabtunna. Kalau dengan isim kunna. Beza dia. Ana katabtu dengan fa'il. Dengan isim bunyi i. Qalami. Bunyi i. Boleh? Kalau nahnu katabna. Bunyi na. Tapi kalau dengan isim qalamuna, sama je kan? Okey. 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 Apa tu circle yang merah 14 tu. 14 yang pertama dulu. Yang kedua jangan lagi. Tuan-tuan, kalau boleh ni letak di bawah isim ya. Sebab kita nak counter dengan isim. Supaya tuan-tuan berbeza, tahu beza antara isim dengan fa'il. Kita gunakan fa'il madi saja. Pasal ini kaedah dia. Jadi nanti kita buat latihan yang berikut ni, tuan-tuan kenal mana fa'il. Okey, sekejap lagi. Datuk macam tu. Cuba Datuk tunjuk tu belakang. Macam tu. Okey, tengok. Pelajar contoh. Datuk ya, setinggi pangkat akhirnya jadi guru kelas. Bila Datuk tak ada. Okey. 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 Tuan-tuan lihat balik yang ni. Tentu page yang kedua ni. Yang ada gambar raja ni. Tentu page ya. Kita kelang kabut sikit. Tak apa. Tuan-tuan. Sebab itu saya nak tuan-tuan letak folder. Bila folder, zap buka folder je. Kalau duduk dalam file, duduk dalam bag tu, kadang renyak-renyak dah. Okay. Put in the folder. Macam tu Haji punya folder. That's very nice. Okay. Kalau banyak duit, kita boleh ni, apa tu, sponsor pergi haji orang yang folder bagus. Sponsor pergi haji. Memang berebut lah. Pelajar kita banyakkan tak suka belajar sebab dia tak ada sistem dalam mengumpul data. Tak ada sistem. Bila saya balik dari luar negara, saya siapkan 14 apa tu ceramah. Saya bagi kepada Petronas, bagi kepada UiTM, UTM, bagi kepada universiti. Ya, kursus bagaimana cara nak cantik nota. Cantik tuan-tuan. Ya.
Tengok nota tu pun. Nota tuan-tuan ni akhir-akhirnya boleh jadi buku dan boleh hantar print. Cuma tuan-tuan kena tulis penerangan je setiap nota tu. Jadi buku. Sebab kaedah kami belajar sehingga boleh menulis buku. Okey. Okey. Jenis-jenis isim. Okey. Yang pertama tu dia kata ni alamatul isim. Tanda-tanda isim. Yang tadi jugalah, tapi ini dalam bentuk kotak. Okey. Tanda isim yang pertama dia kata marbutah. Apa? Marbutah tu tanda bulat ya, tak bulat. Is at the end of the noun. For example, syajaratun, rahmatun. Itu tanda dia. Nanti tuan-tuan tengok latihan yang kedua nanti di mana dia isim. Okay. The second tanda, noun can take kasrah. Kasratan, makna dua kasrah. On the last letter. Seperti fi kitabin. Ya. Asal dia fil kitab. Kitabin tu dua kasrah tu. Fi kitabin. Tuan-tuan buat kasrah di belakang tu dua-dua. Ya. Huruful jar may precede a noun. Example fil kitab. Sebelum noun tu boleh ada huruf jar. Sebab huruf jar untuk noun saja. Okey. Ataupun al may precede a noun. Al ada sebelum noun. Al kitabu isim. Okey. Ya. Noun except tanwin at the end seperti kitabun, ya. Sebelum harful jar. Sebelum isim tu Tuan Ji ada haraf jar. Seperti di sini dia kata fil kitab. Jadi al-kitab tu sebelum dia ada fi. Okey? Okey. Lepas tu okey, nombor 3. Yes. Ya? Ya. Domain isim lah. Dalam ni tak ada. Dia tak masuk. Dia tak masuk dalam ni. Dalam ni dia tak masuk. Dia ada di muka surat lain. Saya tak ubah lagi. Ya, di sini dia hanya sebut jenis-jenis isim yang popular saja. Ni ada satu domain, apa tak? Bawah. Last line. Ad-dhamair. Last line. Okey. Jenis-jenis isim al-mukhtalifah ada. Yang pelbagai ya. Ingat, isim tu domain tu jenis pertama sekali. Sebab dia cantum semua. Okey, yang pertama isim makrifah. Isim makrifah. Isim makrifah ni tuan-tuan tulis dalam tu dia panggil the definite noun. Isim yang dah tentu. Seperti nama Mekah, nama Madinah, nama orang, nama tempat yang masyhur, nama pemimpin, ya. Kalau kata Abdul Razak, itu kira nama khas tu. Ya, kalau kita kata boy, a boy, tak masuk. Okey. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan ni tengok di bawah isim makrifah tu ada tak ada tulis anwa' al-makrifah. Maksudnya the kinds of definite nouns. Okey? Ini macam mengaji universiti ni. Bawah sekali. Di bawah ismul makrifah ada anwa' makrifah, apa tak? Okey. Kemudian anwa' makrifah tu dia panggil jenis-jenis makrifah ada 3. Tadi kita dah sebut kan, iaitu ada al. Al tu maksudnya harfu ta'rif. Isim alam. Isim alam tu proper. Yang muka surat di belakang ni, kan? Dan satu lagi dhamir. Ya, okey. Tuan-tuan balik nanti ulang kaji kat rumah. Okey. Lepas tu tengok petak yang kedua, isim nakirah. Nampak tak? Di atas. Isim nakirah ni dia panggil common noun. Common noun ni
ada dua jenis. Satu dia kata an-nakirah, iaitu the common noun biasa, dan satu lagi dia panggil isim sifat. Cuba sebut isim sifat. Macam kita kata putih, hitam, nakirah tak? Apa hitam? Kalau kata putih, awak ni putih muka awak, itu baru ada makna kan. Ya? Saya mula-mula kenal orang putih. Orang yang apa, jenis apa, maaf lah kalau tak ada sini kan. Orang yang jenis yang tak boleh tengok matahari. Albino albino. Tak ada sini kan albino. Putih. Pergi kampung saya, orang buat cerita. Saudara saya, dia kata dia kahwin orang putih. Oh, kata-kata hebat, orang kampung kahwin orang putih. Dia tahu datang orang yang macam putih semua. Dia boleh tengok matahari. Sampai sekarang alhamdulillah. Anak-anak pun taklah macam dia. Okey, nampak tak? Okey. Yang ketiga jenis isim fa'il. Okey, isim fa'il ni dia panggil the active noun. Kalau tuan-tuan kata ni sajadah, sujud kan? Kalau letak sajidun, jadi fa'il. Itu je. Yang ke seterusnya adalah isim maf'ul. Tuan-tuan ini saya dedahkan saja, dengar. Jangan tanya banyak sangat, dengar je. Kalau tanya banyak pening kepala. Saya dedahkan pasal ini ilmu dia. Sekarang ni tuan-tuan ni bagi saya ibarat recorder. Tape recorder kan? Masuk, pusing, masuk. Ya, tinggal lagi tape recorder. Bila pusing, dia keluar balik. Puan-puan mungkin tak keluar lagi. Isim alat. Isim tafdil. Tadi macam tadi. Ahsana tu tafdil. Daripada hasuna. Akbara. Allahu Akbar. Akbar tu isim tafdil. Isim dipanggil superlatif dalam bahasa Inggeris. Ya, daripada kabura. Isim mubalaghah ni dia panggil isim exaggerations. Isim yang menunjukkan hebat. Okey. Tuan-tuan, tuan-tuan, ini simpan dalam folder bersama dengan isim. Tuan-tuan tulis folder tu ada 60 muka surat. Tulis the first 20 untuk haraf. The second 20 untuk isim. The third 20 untuk fa'il. Lama-lama folder 60 pages ni untuk haraf saja. Untuk isim another 60. Untuk fa'il another 60. Jadi tuan-tuan ada 180 pages of folder after 1 year. Setuju? Ada 3 folder besar. Okey. Sana? Okey. Sekarang ni saya tak jangka tuan-tuan boleh faham isim secara detail. Tapi saya jangka tuan-tuan boleh kenal isim dalam Quran. Okey, jangan ke mana-mana, lihatlah satu lagi ujian. Okey. Kan senang tu kita ada printer kan, terus jalan. Okey. Okey. Bagi kat orang lelaki tu. Bagi kat orang lelaki tu. Okey. Saya bagi perempuan. Ni isim ya. Okey. Exercise memang banyak, jangan risau ya. Bagi orang lelaki tu. Okey. Bagi tinggal semua. Ya. Ini orang perempuan pula. Okey. Bagi ada, jangan bagi lagi. Okey. Ya. Yeah. Man di bawah tu. Man tu kita kata isim mausul. Man itu yang last sekali di bawah.
Siapa lagi tak cukup? Ada lagi tak? Okey, pas cepat. Ada berapa lagi? Angkat tangan. Okey. Tuan-tuan cuba circle dengan merah. Ayat pertama saja. Merah saja. Merah tu tanya fa'il. Berasaskan nota yang Ustaz bagi tadi. Ya? 5 lagi. Dua. Dua lagi. Oh, ni biar. Satu lagi. Satu lagi. Okey. Cari fa'il secara tepat. Okey. Cari dengan tepat ya, fa'il ya. Ada. Okey. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Okey, cuba cari fa'il. Tak kira mudhari' ke amar ke, cari je lah. Ingat, fa'il dia bukan isim dan bukan haraf. Ya? Sebab 3 saja. Fa'il dia bukan isim dan bukan haraf. Ya? Fa'il tak ada tanwin. Contoh dia saya dah bagi yang tadi, yang slide tadi. Tuan-tuan kena combine dua-dua tengok dekat-dekat. Okey. Tuan-tuan tulis dulu. Ini tajuk ayat ni bertajuk, iaitu tajuk dia mati balasan bagi orang-orang yang ingkar. Ya. Balasan bagi orang-orang yang ingkar. Yang tadi insan pilihan. Okey. Okey, tuan-tuan. Boleh kita jawab sekarang sama-sama? Okey. Ada 4 saja tak? Peringkat pertama ni ada 4 saja fa'il. Ada siapa dapat lebih atau kurang? Ya? 4 saja. Okey. 4 saja. Jadi saya nasihatkan semasa kita baru belajar ni selalu ada ni panduan fa'il ni, tapi tak clear sangat. Combine sekali untuk tengok. Okey. Dan kita boleh letak dhamir sekali dalam tu. Okey. Innal ladzina kafaru. Yang pertama kafaru. Kafaru sama dengan fa'alu. Dalam tu ada orang, iaitu hum. Dalam tu ada orang, iaitu hum. Kafaru, mereka-mereka yang telah kufur. Okay. Jadi tak payah risau. Sebelum dia tu Tuhan dah bagi dah allazina. Allazina kan? Allazina tu maknanya mereka-mereka. Kafaru, mereka-mereka yang kufur. Dia sebut innal lazina kafaru. Allazina tu orang-orang yang, termasuklah semua jantina. Okey? Wa matu. Matu. Sama tak dengan kafaru? Bila wama tu bila dia pakai waw,
Pattern dia Datuk sama. Matu. Hum Melaka. Wahum kufar. Itu isim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, ingkar. Di sini jangan fikir kafir harbi, kafir yang jual-jual tayar tu, jangan. Orang-orang Islam sendiri yang mati sebelum sempat bertaubat, dikatakan kafir, ingkar. Tapi bukan dia jadi ahli neraka, dia ingkar. Dia menderhaka kepada Allah, tapi di Islam. Orang ini ulaika alaihim la'natullah. Mereka ini ke atas mereka laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia semuanya membenci orang macam ni. Okey. Khalidina fiha la yukhaffafu. Isim. Sebab dia ada ya depan tu. Isim fi'il mudhari'. Bukan main bila saya tersebut isim marah. Bukan main. Sorry lah ya. Yukhaffafu tu tuan-tuan, dia sama dengan yaktubu. Nampak tak yaktubu? Atas tu. Dalam jadual ni. Ini tulis jadual wazan fi'il nama dia. Jadual wazan fi'il. Ya. Yang ni, yang tadi ya. Yang ada tangga-tangga ni macam Alton Tower. Macam Alton Tower. Okey. Alton Tower dekat ni. Ni rumah flat. Okey. La yukhaffafu, tidak. Ingat tak najis mukhaffafah? Mukhaffafah tu ringan kan? La yukhaffafu tu tidak diringankan. Tidak diringankan dari mereka azab, wala hum yunzurun, dan tidak mereka itu diperlihatkan oleh Allah. Allah tak peduli. Di hari mahsyar nanti orang tak peduli dia. Ya, orang ni sentiasa mencari jalan nak keluar, nak lari. Orang Terengganu kata nak tembak lari, takut. Okey. Okey. Jadi yunzurun itu yang keempat. Okey. Jadi ada 4 saja. Setuju tak? Ada 4 saja ke? Ada 4 je isim. Ada 4 saja. Ini saya ingat, cuba tengok surah apa ni, Imran ke? Sebab dia beri kat saya tidak ada surah. Dia suruh cari sendiri. Kalau tidak Imran, mungkin Al-Baqarah kan? Asal-asal. Okey. Okey. Ya, Datuk. Tak dengar. Maaf Datuk, tak dengar. Ya? Ayat tadi. Oh, yang fi'il tadi kafaru, ru dia kafara. Ingat kalau kata ru asal ya. Wa matu, ru dia mata. Ya, mata. Mim alif ta. Ya. Yukhaffafu, ru dia khaffafa. Yunzurun, ru dia nazara. Nazara tu maknanya dipedulikan, diperlihat. Yunzurun tu tidak dilihatkan. Okey. Okey. Ya? Itu mana? La bukan. Itu haraf nafi. La ya. Laknat tu isim, dua-dua isim. Ingat fi'il tak ada bagi depan.
Laknat Allah tu isim kan? Ingat, Allah tu isim dan baris bawah, sebelum Allah tu mesti isim. Tuan-tuan tengok ni, Datuk. Bila Allah ni baris bawah ataupun apa juga isim baris bawah, sebelum ni mesti isim. Itu petua yang saya bagi tadi. Dapat semua? Okey. Ya tak? Kafaru wa matu. Ya, yukhaffafu. Baris 3. Ya, yukhaffafu baris 3. Yunzurun. Yunzurun tu dia ru nazara. Dapat semua dah? Okey. Datuk buat cantik tu. Kemas. Okey. Siapa yang belum ada folder lagi? Nak beli sendiri ke? Habis dah? Out of stock. Datang lambat. Tapi tak apalah, beli yang 60 pages. First 20 dalam 10 muka surat pertama tu, kalau saya tunjuk nanti jangan marah. Mungkin ada orang dah hilang ya. Ini ingat lagi tak? Ada tak? Ini duduk dalam first 10 pages. Okey. Okey tu. Tak apa kalau ada. Tak apa. Ada. Ini duduk depan. Tuan-tuan masuk dulu dalam folder, then saya arrange because itu ikut sistem sukatan. Jadi tuan-tuan nak belajar alif beta dulu sebelum belajar ayat-ayat kan? Itu dia. Okey. Tak apa. Saya ada semua ni Okey tuan-tuan. Ni muka surat yang pertama ni Ada arrow, ada ke arrow ni? Arrow. Alif beta. Kan? Tak ada. Alif bata. Ini tak ada. Ini mesti anak cucu dah ambil ni. Tak ada ya? Ni. Prof kata ada Prof? Dia. Kalau dia tak ada. Ini hanya alif bata. Daripada alif bata tu kita akan keluar huruf mabani, ma'ani. Itu dah bagi semua kan? Kalau Datuk Mak dia kata belum, saya tak boleh kata apa. Betul dah tu. Sebab dia ketua kelas. Okey. Okey, tuan-tuan. Ini ada lagi tak? Ini al-kalimatu. Awal-awal dulu. Bukan. Itu apa yang saya beri tu semua simpan. 50 line dah semua. Inilah ni dalam tangan saya. Semua ni. Tak ada. Okey tuan-tuan. Kita asal ku apa? 435. Okey, sekarang ni tuan-tuan boleh sabar sikit tak? Saya akan beri sekurang-kurangnya dapat $2 ni sebelum kita habis kelas. Boleh? Jadi kita tak usah belajar ya. Kita rehat. Boleh? Buat finding je kan? Kalau saya dulu sebagai pengetua, bila saya isytiharkan hari ni kita balik awal cukup suka pula belajar.